siapa yang bersesuaian. So itulah, kadang-kadang tu when we want to do something, it's about the relationship dengan orang yang menjemput kita. Kadang-kadang kalau dia orang tu best macam ni kan, kita looking forward to work with them, and then kita tak fikir sangat pasal kos kita ke apa, kerana kita rasa ada good vibe. Itu yang paling penting tu, good vibe to work with the next party. Itu that's why management kita ingin bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Perak, Tourism Perak, dan juga dengan Sikal Ventures dan juga Point Holdings. So mereka yang organize event ni, dan event dia graduate yang berhadap. So mereka tu best, dan cara mereka approach kita tu baik dan bagus, dan hidup baik. Abang, jadi abang tak ambil masa yang lama untuk bersetuju? Untuk tak ambil masa yang lama, kerana sangat-sangat senang dan mudah untuk bekerjasama. So that's why kita pun kata tak ada hal, semua alhamdulillah smooth saja. Semua okey abang Smooth untuk kita. So kita sebenarnya nak kerja yang mudah dan senang bila kita ada good relationship with the other party tu. Itu yang kita, end of the day, is good relationship. Itu sangat penting. So one of the reason why we accept dan sangat-sangat beautiful to work with them is kerana cara mereka dan kita is so nice. Segi pemilihan lagu macam mana bang? Pemilihan lagu mesti sangat susah juga kan untuk memang sangat susah, tapi kita dah datanglah beberapa lagu kita inginkan. One of them is Karena Aku Cinta. Lagu tu jarang abang nyanyikan Karena Aku Cinta, tapi kerana dia menjadi tema untuk majlis makan malam amal kita ni, so abang akan menyanyikan lagu Karena Aku Cinta. So dah lama tak nyanyi lagu tu, so dah hafal lagi. total berapa lagu bang? Total dalam 8 Sejam ke? Ya, sejam. Actually 40 minit, tapi sebenarnya with me kata je 40 minit. Lepas tu bila I dah Bagilah dia. I pun bagilah extra. Selalu satu. Dulu kalau buat saya this week katanya 45 minit, tapi tahu-tahu 1 jam suku, 1 jam setengah. Jadi depends lah. Tapi kalau audience tu selalunya best, kita nak nyanyi lagi, kita nak nyanyi extra. Sebab bila dapat good response from the audience, itu sangat-sangat penting untuk seorang penyanyi. I think you should understand that. Bila kita dapat sokongan daripada audience tu, you don't mind. Macam kadang-kadang kita buat show biasa pun, supposedly kita nyanyi 3 lagu, tapi kita dapat audience yang best, kita bakal suruh nyanyi 1 atau 2 lagu extra. It's always the case with me. Abang, ada bang kata ini persembahan, orang kata selepas Yang mana? pandemik kan. Selepas ini kan tahun ketiga kita dah masuk pandemik. So, Yes, saya. keturunan abang tu untuk kembali ke pentas, maksudnya ialah nak menghiburkan Yalah. secara fizikal pula kan. Alhamdulillah sangat-sangat teruja. Sebenarnya kita dah start kerja balik. Kita start busy Oktober last year kan. So kita sangat-sangat busy. Alhamdulillah. Kerana masa tu memang kita tak ada kerja kan. So ramai artis hibernate kan. Lepas tu I collect lemak kat perut I sikit kan. Lepas tu itulah sangat-sangat teruja. Kerana bila kita start kerja, kita punya tu yang boleh. Bila kita tak kerja hampir 2 tahun lebih, ada kerja, tapi dia tak as frequent as before, and now dah start frequent macam biasa kan. So dia punya appreciation terhadap rezeki itu sangat-sangat mendalam lah. Dia punya syukur tu, it's different. So bagi saya, pandemik ini sebenarnya banyak hikmahnya. I don't look at the negative side. It's always on the positive side. That's the only way to kita keep on going untuk harmoni keadaan itu waktu ni kan. So kalau kita terlalu fikirkan sangat pasal pandemik, kita mungkin ada murung, mental health problems, which kata ramai orang tengah lalui kan. Saya pun tak terkecuali. Bila you tak kerja, you realize you don't know what's going to happen next. Kita fikir yang unnecessary kan. So alhamdulillah sekarang ni kita dah start kerja balik. So kebimbangan tu sangat-sangat kurang dan kebahagiaan tu. Kita sebenarnya itu the best package for them, and yang dia pilih package itu. Tapi at the same time sebenarnya seeloknya betul-betul yang kita menjaga SOP. Kalau kita ramai, kita tak taruh musician terlalu jauh antara satu sama lain. It has to be close together. Itu yang kita risaukan SOP. Sebab kita buat masa sekarang ni kita buat SOP, everything sensitive. So kadang-kadang tu macam kata-kata kita ambil gambar tadi pegang tangan kan, lepas tu kita sanitize, tapi dalam gambar tak ada nampak gambar sanitize. Satu orang cakap tak ada SOP, all these kind of things kan. Sebenarnya
kita sentiasa menjaga. Untuk saya, kalau saya keluar rumah, saya mesti ada sanitizer dan saya akan spray. Sebelum saya duduk kat mana restoran, saya akan spray dulu baru saya. So saya sangat-sangat menjaga orang kata ikhtiar kita kan. So untuk itu saya rasa sangat sensitif untuk ramai orang, kerana kita tahu sebelum ni ramai orang tak berziarah family kat hospital juga sampai SOP, tak boleh ini, tak boleh itu, buat macam-macam kan. Dan sangat-sangat mengambil berat tentang SOP. So alhamdulillah dengan organizer kita, mereka sangat menjaga SOP. Mereka kalau boleh nak taruh kat satu table, kalau diorang nak, diorang boleh saja, kerana hall tu sangat-sangat luas kan. So instead diorang taruh 40% because diorang sangat-sangat membenarkan SOP. So saya appreciate benda tu semua, dan juga diharapkan orang akan nampak orang kata effort organizer dan kami semua untuk bekerja walaupun di dalam keadaan SOP. Berapa piece band? Saya? How many piece? Only two of us, saya dan music director saya. So kita akan program music kita. Oh, program. Ya, program. Okay. Kalau boleh kita kahwin nak full band, all my friends kan, tapi SOP susah Like sikit. 4 piece band would be Tapi kita package itu yang di charity concert. Yes. Ya. Okey, adakah showcase juga macam something pemanas badan untuk ada satu show yang lebih besar ke? Pemanas badan, yes. Sebenarnya kita ada merancang sesuatu lah, ya. So tapi kita tak ada bagi detail lagi sebab at the moment kita belum bagi show dan kita punya funder. So just a little hint, kita ada plan something. Kita doakan agar dia menjadi kenyataan lah. Sebab kita pun berapa lama orang tak kerja, so kita nak memeriahkan apa industri muzik tanah air ni kan. Ramai orang dah start ada bekerja. Some of our friends macam Misha pun ada buat showcase hari tu, which is very good and nice. Semua orang datang. We just nak kembalikan kata apa, kemeriahan industri muzik tanah air, dan juga to get kata aktif kembali, so that ramai orang boleh bekerja. Latihan belum lagi. Latihan tu kita akan lakukan bulan depan, ataupun kita akan ada beberapa latihan lah. Alhamdulillah, kerana that's why I pick this person, BZ1, sebagai musical director saya, kerana dia telah bersama dengan saya since 8 tahun lepas, about 8 years. So jadi lagu-lagu saya itu dipetikkan jari dia. So dan saya sangat senang bekerja dengan Z1 kerana dia memahami suara saya, dia memahami kelemahan dan kekuatan saya. So bila dia arrange sesuatu muzik tu, dia hanya memikirkan saya macam mana untuk saya masuk, menyenangkan kita. So dapat kata dia sangat-sangat rajin, kena banyak effort. So that's why saya dengan dia sekitar 8 tahun. Kalau you tahu kan, peminat perempuan you ni, Yes. diorang boleh go overboard. Yeah. Okay. Sekarang dengan SOP, dengan COVID-19, macam mana you nak stop them daripada dash out dulu? Sebenarnya saya rasa ramai majoriti Malaysian dah faham tentang SOP. Mereka sangat memahami, tapi once in a while ada juga yang betul-betul lupa. Tapi I'm sure hari itu mesti ada banyak reminder daripada MC kita. So itu saya tidak risau, dan saya rasa ada juga beberapa orang standby untuk jaga keadaan ini, dan juga saya ada bahagian saya pula Mazhar Network, kita ada somebody atau beberapa orang untuk jaga kita while kita turun bawah ke apa benda. So kita sentiasa jaga SOP itu kan, walaupun kadang-kadang terlepas, tapi kadang orang terlupa. Kita harapkan pada hari itu kita memberitahu audience bahawa ingatkan SOP itu sangat penting agar kita tidak mau trouble. Because kadang-kadang tu bila orang ambil gambar post nampak tak ada SOP, peluang bumi trouble kan. Tapi kita harus menjadi yang lebih responsible untuk diri kita dan orang lain supaya kita tidak ada dalam trouble. Itu sangat penting. So saya rasa maybe saya juga akan bagi reminder, and also mungkin MC akan bagi reminder, so we look into that. But it's unlazim, you have to remember. Ada. Tapi abang miss tak that moment, bang? Saya? Miss tak that Yes, moment? of course. I miss. Yang paling I miss tak pakai mask. I miss the most. Kan, tak pakai mask,
salam kawan-kawan, you know, kadang-kadang kita some friends, kita kawan kita, then you cannot do all this, you know. So this is what we use kan, salam kawan, peluk kawan, dengan family members, kita peluk mak kita ke apa, kadang kita balik kita berdua, kita nak peluk mak kita pun kita fikir, ish. So kita dah tak ada, boleh kata sekarang ni, kita tak ada sangat, dia kata body contact tau, especially dengan orang yang kita sayang, parents kita. So kita berasa kita selalu keluar kerja, so kita nak balik, my parents are, dia orang dah berusia kan. So, I have to jadi, kadang my father pun kita bukan baru je, tapi tak dia nak peluk, nak cium sebab You don't know apa you transfer. ya, apa yang kita keluar, ke mana kita pergi kan, tak pasal-pasal. So, kita habis, you know, sentiasa berdoa sebelum keluar rumah tu. Itu sangat-sangat penting kan. At least as simple as Bismillahirrahmanirrahim pun, you know, cukup untuk kita kan bagus. So, insyaAllah kita semua dilindungi, doakan everybody dan keluarga semua yang disayangi semua dilindungi. Itu yang kita inginkan kan. Betul tak? Ya. Sufi sangat penting. So before start tu akan ada amaran tu macam mana dekat Reminder lah. touching macam Amaran tak kena. Oh, you nak marah I sikit. sikit ke tak lebih terang pun. I bayar kau, dia kata. You know, tapi kalau dah jadi out of friend, akan jadi amaran juga kan. Betul. Enak. It's not wrong for you to say. Kena remind orang. Ya, reminder. Daripada reminder jika dia orang gila dah jadi amaran agak. Yo, oh. Abang, tapi ada tak nak plan nak buat meet and greet tapi dalam situasi yang patuh SOP? Susah lah nak tempat tu SOP yang tu buat meet and greet, SOP tak buat meet and greet. For the longest time tak ada meet and greet kan sebab apa SOP tu tak. Kadang ada orang nak jumpa tapi kita kata macam mana. Ada orang nak bangun tak buka emas tapi kita rasa macam tak selesa because kita tak kenal dia, dia pun tak kenal kita. It could be them, it could be us. Tak pasal-pasal kan. Anda kita tahu I dah buat ni, I dah buat test. Itu at least kita senang hati sikit. Itu pun we take a risk kan. Macam hari ni kita kan, we are taking a lot of risk. Tapi kita kena kerja kan. So, takkan kita tak nak kerja. So, all apa yang kita boleh buat, jaga SOP kita dan always sentiasa berdoa untuk kita jadi dunia. So, itu aja kan. And then, you know, I don't want my team which is myself, my colleague, my reporter friends, we are under the same roof. We are under the same same room, same hall, under the same roof ya. Itu orang industri entertainment, ya, be musicians, be singers, be journalists. So kita dalam satu team. So saya harapkan agar kita semua jaga SOP dan kita semua dilindungi agar orang lain tidak criticize kita senang-senang. You know, kadang-kadang orang akan criticize. Oh, tengoklah reporter tu dengan artis tu buat PC ke contohnya, tak jaga SOP dan kita juga kena watak sebenarnya kita, you know, all these countries kita tak nak trouble daripada orang. So kita nak sentiasa kita say. So kita nak industri kita ni kata aktif balik macam biasa, so that everybody will know, you know. So you have singers and actors to interview, we have work to do, all these kind of things. So kita sentiasa doakan masing-masing kita dilindungi dan sihat sentiasa. Anwar, bila tak menyanyi secara fizikal ya, dalam 2 tahun, 3 tahun, macam mana do you buat workout untuk jaga you punya suara, the quality of your voice, because that is very important. It is, tapi sebenarnya kadang-kadang kita terlepas juga. Because kadang-kadang tu bila you tak kerja, you banyak fikir, you tak nyanyi pun. It's just macam apa dia punya apa nak buat apa tak kerja. So kadang boleh tu berlarut sampai berminggu-minggu sampai tak ada biasa ke atau tak ada warm up ke sendiri kan. So you know, it takes a toll juga tau to my voice. Masa Oktober tu kita start balik, November start balik, kita kadang macam apa tau. Normally when kita buat show, I tak suka ada script. My script will come up just like that, you know, based on the audience. Selalunya macam tu, tapi oleh kerana tak kerja besar, sampai I speechless. Nak cakap apa ni? We are used to just keluar je, dapat sikit information, you terus cerita, you terus cakap apa. Tapi bila kita dah lama tak kerja, dia jadi macam I have to come back and brush up again. Macam ini nak buat PC ni pun, dah berapa lama tak buat PC, dah berapa lama tak cakap dengan reporters. So it's different bila cakap dengan reporters dan you berborak. It's totally different. So
Kadang-kadang tu masa baru start ada juga interview cuma I rasa kaku. I rasa sangat kaku, especially on stage. And itu sesuatu, itu one of the challenges juga lah, during pandemic ni untuk kita penyanyi kan, sebab kita jarang nyanyi. Tapi alhamdulillah since Oktober last year kita dah start kerja, so after a while they come back. So Mana perkembangan terbaru dia bidang seni apa ada lah ke macam mana tu sih? wah, this is the longest, ini paling lama saya cari kerana last album keluar 2016, sekarang final dah masuk tahun ke-6 tapi tak ada lagi jumpa yang sesuai. Ada juga orang bagi lagu, tapi it's a lovely song, tapi saya nak lagu yang sangat-sangat berimpact, sangat-sangat impact dari segi melody, especially dari segi lirik. So bila dia punya music itu, bila dia punya melody itu ada banyak impact yang strong, then I tak risau tentang music arrangement kerana it will come as the melody comes. So at the moment saya dapat banyak sweet song. So kadang bila ada sweet song tu saya berikan kawan saya dengar, nanti saya tengok, kadang kita pun confused juga kan. So I will always let my management dengar, my family members, my friends, tanya diorang, so what do you think of this song? So I tengok siapa paling banyak bagi komen yang ini, I ikut. Sebab kadang kita sendiri pun confused kan, sebab kita dah tak sure. Kadang trigger too many songs. Rata-rata kawan cakap so, tunggu sampai the right song. The songs that I collected so far memang best. I love it. Tapi dia sweet song. You know when my songs macam mana kan? I love sweet songs. So kalau lagu cinta itu it's a sweet song. But it's easy listening. So you want a song that challenges you? Yes, of course. Always. So then I will try my best to do the best that I can. Because lagu yang susah tu bagi you a lot of challenge. Then hopefully you can come up with something yang boleh match dengan melody and music arrangement. You know, I always believe that good arrangement will challenge that. Abang macam kita tengok kan ada penyanyi-penyanyi senior macam Dato' Jamal, Kak Ani sendiri berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi baru. Macam abang semua sendiri macam mana? Ada hasrat tertarik tu, dan kalau ada mungkin siapa penyanyi yang abang nak collaborate? Sebenarnya buat masa ni abang tiada plan langsung untuk collaborate dengan sesiapa pun, dan a few times kadang on shows kita dah pernah collaborate dengan ramai artis, dan saya pernah collaborate dengan Dayang satu album untuk live album, dan collaborate dengan ramai juga artis. At the moment I just want to be on my own. Tak ada plan untuk collaborate dengan anybody pun, so just be on my own. Sebab saya tahu memang ramai orang collaborate, tapi masing-masing ada reason masing-masing dan cita rasa masing-masing. So at the moment apa nak sendiri saya bersenang pula sendiri. Sebab saya takut kadang macam kita takut susahnya apa tahu, dia always a relationship. Kita nak menjaga relationship tu, kita takut kalau kita kerja sama kita ada, I tak suka awkwardness. Kalau nak kerja, biar kerja dengan orang kita betul-betul kenal. So kalau macam kata just because as an acquaintance, I takkan kerja dengan orang. I cuma kena kerja dengan orang yang betul-betul selesa. Even with my sister pun, because suara kita susah nak match, we tak berjumpa lagu sampai hari, we never record anything because tak ada yang susah, because susah nak match. Kita punya karakter first and foremost berbeza, suara tu lain, so kita ada clash kat situ sikit. So even with my sister pun kita buat cari lagu tapi dia susah. So kita kalau boleh kita nak buat kerja yang sebagus-bagus mungkin, bukan just kerana nak collaborate. I don't do such thing. Nak collaborate biar betul-betul ikhlas and honest. But I'm sure ramai kawan-kawan dekat luar sana tu memang dia kolaborasi dia orang bagus-bagus, which I appreciate. Kadang kita rasa envy macam mana dia orang easily boleh collaborate tu. Sangat susah. Tapi kalau berdasarkan pengamatan abang sendiri, mungkin siapa yang abang mengagumi lah bahkan mereka? Actually ramai juga yang especially the new ones yang abang suka. Of course my anak buah Henny Zakri is one of the best singer in this country currently kan.
Syamil, Aina Abdul hebat, kita ada Husaini lah, kita ada Hafiz, ada siapa? Hakim Musli, Hafiz, ramai. Mereka tu senang berkolaborasi kan. Saya kena envision macam mana how do they get that, that jive with the vibe to collaborate kan. Untuk saya tu saya lain sikit pun, kenal dulu, kawan dulu, tingkat. Mereka ni approach untuk berkolaborasi. Ada tak so ada juga kan? Ada lah view, tapi kita nanti dulu lah. Untuk sekarang untuk berduet dengan Abang Anwar ni something yang all possible kan dia? Atau bukan masalah orang lain, masalah datang pada saya sendiri. Bukan sombong, langsung tidak, tapi saya nak carikan sesuatu kesesuaian tu. First and foremost, saya kena kenal orang tu, saya kena kenal inside out. Kalau tidak, just because dia popular, saya nak kenal dia. Saya tak macam tu, saya kena kawan dengan dia. Maksudnya abang nak kenal muzik dulu ke atau peribadi Pribadi rakan orang itu? tu. Pribadi sangat important. Awak nak associate, because bila orang itu berperibadian yang sesuai dengan kita, dia adalah things yang kita ni boleh belajar pada orang tu. So for me, it's not just about because kau popular at the moment, I want to get your audience. No, I don't work like that. Saya kerja dengan orang yang saya suka sahaja, yang bersesuaian dengan jiwa saya. Kerana at the end of the day, kita berbicara itu sangat-sangat penting. Because I kerja dengan manusia kerana merit mereka, bukan popularity mereka. Merit mereka sebagai human being dan sebagai artis itu sendiri. So itu sangat penting untuk saya. So kalau popular mana pun, tapi kalau tak sesuai, tak guna juga. I don't want to take advantage of dengan orang lain secara begitu kan? So kita ambil kesempatan sebab dia popular, I nak kerja dengan dia, I nak kerja dengan Ira, I want to produce my besarkan lagi zaman ni, saya nak follow sex lah. I don't do like that. So that's not me. So kena kenal orang tu, kena baik orang tu, kena kenal pengerti, then we go. So jadi tengok kawan. Tapi of course ada orang susah nak mendekati Anwar Zain. Dia macam ni lah. Dengan izinnya, mana yang nak sangka I close dengan Syamil, tiba-tiba dia kahwin dengan anak saudara I. You know, I kenal Syamil atau Anwar, tapi tiba-tiba dia kahwin dengan anak buah I know, and then I become close to him. You know, benda-benda macam tu lah, you never know. Dia bagi lagu tak, Syamil? Ya? Ada bagi lagu kat apa? Belum lagi, dia belum buat. Dia buat tak, dia nak buat dekat, tapi buat dia pun busy kan. Tak apalah, itu je lah, dia juga beberapa nak bagi tu. Dia macam ni Anwar. Saya? End of the day, you like it or not, you kena akur ya. Anwar Zain duduk dalam liganya yang tersebut. You kena akur. You know, semalam You kawan can't saya say cakap benda sama. Saya kata, I just want to go to work and come back. That's it. And cari rezeki. Saya tak fikir tentang liga-liga tu. Saya pun tak tahu saya tahap mana tu. Saya tak ada, I have no care about that. I don't care about that. Yang paling penting bagi saya tu, saya dapat rezeki, pergi kerja and come back and hiburkan orang. Sounds macam corny lah kata, betul nak hiburkan orang. But itu dah satu rasa yang sangat-sangat satisfying. Bila kerja tu orang appreciate you. Saya ni people's person. I'm in the service industry for long time. Dulu dengan MAS banyak orang dia cakap, oh I want to meet people, orang gelap kan. But really yes, meeting people is great. It's great, especially bila kita boleh tukar-tukar opinion, we get suggestion from people. It sounds corny, ada kata ya ke nak jadi steward supaya nak jumpa orang. It's true for me. Because it's nice to meet people like that. Why not? Orang yang kita lagi happy one, you know. Senyum selalu, apa khabar, hi, welcome, minta makan belum. That's something pleasant. I love that. Sebab Pak Zain macam tu dulu. Dia nak, apa khabar dah makan. Kita tegur, so best. Kadang-kadang dah macam people strangers kan. Kurang hari ni nak apa? Nak hari bulan besar. Betul maksudnya. Pak Angah akan dapat apa? Mereka nak buat. Ya, cucu. Reaction apa? Oh, excited, looking forward. Cucu sudah ada. Looking forward, very excited nak jumpa cucu ni. Dan Legacy baru apa? Macam mana? Legacy baru. Consider. Because sebab Danny tu mak dia very close to me. We are cousins.
So I'm very very close to the mother last time. Saya close dengan mak dia. Kak Ji close dengan mak dia punya adik. Dia orang sebaya lah. Yang Mak Ernie ni tua daripada abang 3-4 tahun je tu. But masa kita kecil, I am the closest to her. Masa kecil. Dia kahwin, I menangis-nangis tak apa-apa. I know, bila dia kahwin, I cannot be, mana you tak boleh have that relationship anymore. Macam kakak you, dia dah ada husband. Kan, so macam tu lah. So, lepas tu I was quite close dengan mak dia until the first one, kakak Ernie. Lepas tu I started kerja. Ernie Zakri tak berapa kenal. Masa dia membesar, tak kenal dia. Tapi only 6-7 years ago, I started kenal my anak buah. Such a lovely girl sebenarnya. Kita tak berapa rapat. Tapi lah 7 tahun lepas tu, I started kenal dia. And we are good, you know. We have good relationship. Alhamdulillah. What more, dia dapat suami yang baik macam Syamil tu. Fantastic. Memang good couple lah. Sampai excited lah. Ya, excited. Apa? Newborn kan, mesti kita. Ya Allah, apalah rupa dia, muka siapa? Muka si baby ke, muka Ernie ke, muka si Syamil ke, mix ke macam mana kan. Tak tahu ke sebelah warna kulit Syamil sebelah. Dia tak tahu kan. Abang, Kan dia. okay, kita tahu lagu Boneka layak ke AJL. Yes. So mungkin ramai juga yang menyebut mungkin relatifnya yang akan mengganti untuk final nanti AJL. Ada juga disebut nama abang. Bukan boneka. Teaser. Macam mana abang? Aku tak sanggup, sudah cukup dah. Kan lagu tu kan? Interesting song kan? I tak tahu siapa yang dia pilih sebab see like I say macam walaupun kita family, macam even dengan Kak Ji pun I tak tahu dia punya cerita tu. Kau buat tu Ji, lah. Kau buat. Kita tak share tau. Somehow kita kat rumah kita tak. Macam dengan Andy dan Syamil, I don't know what project dia orang buat. And so they also don't know. We don't talk about it. We talk about something else. Kadang tu selalu I minta tips lah kat anak buah macam ni, nak dia macam ni, apa nak rasa macam ni, macam ni, explain. Then we talk about experience, kita tukar-tukar experience. You know, diorang pun singers in their own right. I learn something from them. We share information. So pasal kerja kita tak tahu. Tapi ni tak tahu siapa nyanyi lagu Boneka ni kan. Maksudnya bukan Anwar Zainah yang menyampaikan. So far yang I tahu kan. Tapi tak tahu siapa dah. Saya looking forward nak tahu siapa ni. Kalau dia offer apa? Offer tak tahu dah lah kata. Itu susah okay. Lagu tu I'm used to different kind of theme kan. So ini lagu ni susah sebenarnya. Breathing susah. Nampak simple kan? Orang ingat simple tapi susah kan. So good singers yang will sing the song. So I harap dia dapat jumpa penyanyi kan, you know, yang bagus. Terima kasih abang. Thank you so much. It's been a pleasure. Kita selalu kan. I know about my sessions satu kalau dengan kawan-kawan jurnalis ini hilang. Sebab kita jarang jumpa. We have a lot of things to talk about. Kalau sudah ambil gambar, boleh kita ambil gambar ke selfie ke? Apa?